فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Menurut perspektif Islam, istilah Yahudi mengandungi dua makna yang beriringan, iaitu Yahudi sebuah agama samawi dan Yahudi sebuah bangsa. Bangsa Yahudi terkenal dengan bangsa yang sombong, penakut, tidak beramal dengan ilmu dan kejam sehingga membunuh para nabi yang diutuskan kepada mereka. Bangsa Yahudi telah banyak melakukan kerosakan dan kejahatan kepada umat Islam terutamanya. Mereka mempunyai banyak agenda-agenda yang digunakan untuk menghancurkan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam telah mengalami banyak tentangan dan isu daripada agama-agama lain, bangsa-bangsa yang ingin menghancurkan Islam. Tapi sehingga sekarang agama Islam teguh tetap berdiri. Hal ini kerana pegangan yang kuat dan semangat dalam mempertahankan agama. Okey, isu hari ini adalah berkaitan dengan One World Religion. One World Religion ini adalah satu idea untuk menggabungkan semua agama di dunia ini menjadi satu agama. One World Religion ni diasas bangsa Yahudi. Sebagaimana kita tahu, bangsa Yahudi ni satu bangsa yang tidak akan pernah redha dengan orang Islam ataupun agama Islam. Perkara ini telah menimbulkan pikiran ataupun menimbulkan isu. Kenapa? Mereka telah memerangi Islam telah bertahun abad lamanya. Kenapakah idea ini dikeluarkan oleh mereka? Adakah mereka benar-benar ingin bergabung dengan Islam, ataupun mereka sedang takut akan kebangkitan Islam? Okay, jadi topik hari ini adalah kita membincangkan apa itu One World Religion dan cabarannya terhadap umat Islam. Yang pertama, sebagaimana kita tahu, bangsa Yahudi, bangsa yang tak pernah redha dengan Islam, telah mengeluarkan idea ini pada beberapa tahun yang lepas, dan mereka mula isytiharkan One World Religion ni pada tahun 2022 dengan mereka mewujudkan satu kota agama di Abu Dhabi. Dan perkara ini telah menjadi besar kerana mereka telah membuat press conference pada tahun 2022 dengan mengajak ketua-ketua agama daripada Islam dan ketua agama daripada Yahudi dan Kristian. Mereka membuat satu perbincangan berkenaan dengan isu ini, dan mereka telah membina satu kota yang boleh dikatakan kita sebagai umat Islam kita tidak boleh terima berkenaan dengan ini, kerana kota ini telah meletakkan dalam satu tempat penyembahan agama-agama seperti agama Yahudi, Islam dan Kristian. Hal ini terlihat terbuka untuk kita umat Islam kerana ini mampu menggoyahkan pegangan agama Islam. Mereka telah mengisytiharkan bahawa tarikh 16 Januari merupakan tarikh menyambut Hari Agama Sedunia. Perkara ini sangat membimbangkan untuk kita sebagai umat Islam kerana dapat dilihat beberapa golongan yang menyertai dalam menyambut hari tersebut. Kita sebagai umat Islam di Malaysia perlu beriktikad bahawa hari ini adalah hari yang haram, dan perkara ini telah difatwakan oleh Mufti Malaysia yang menunjukkan bahawa ketegasan negara Malaysia dalam membantras One World Religion. Poin kedua saya adalah bangsa Yahudi mempunyai dua strategi ataupun cara dalam membantras ataupun memerangi Islam. Yang pertama adalah menggunakan kekerasan. Seperti mana yang kita tahu telah berlaku di Gaza, Palestin, bangsa Yahudi memerangi dan menghina agama Islam dengan
kekerasan senjata dan sebagainya. Tapi mereka menemukan titik kegagalan kerana setelah beratus tahun mereka memerangi Islam, mereka gagal. Kerana umat Islam tidak pernah kalah selama ini. Hal ini kerana semangat juang yang tinggi dalam agama Islam mempertahankan hak dalam agama. Perkara ini jelas menunjukkan kegusaran bangsa Yahudi dalam kebangkitan umat Islam. Setelah mereka merasakan kegagalan dalam strategi pertama, mereka meneruskan dengan menggunakan strategi kedua, iaitu menggunakan strategi psikologi. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa strategi yang kedua ini digunakan dengan mengeluarkan idea one world religion. Dengan cara ini mereka mampu untuk memasuki celah-celah di dalam agama Islam dengan merosakkan pemikiran umat Islam, terutamanya golongan-golongan yang tidak mempunyai ilmu agama yang tinggi dan ketidakfahaman umat Islam terhadap agama. Mereka melihat perkara ini sebagai satu peluang untuk mereka menghancurkan agama Islam. Poin ketiga adalah media massa ataupun internet memainkan peranan yang penting untuk mereka menyelusuri pemikiran-pemikiran umat Islam pada hari ini. Perkara ini menunjukkan statistik yang memudahkan mereka untuk merosakkan pemikiran, terutamanya pemikiran golongan muda yang merupakan penerus agama Islam. Oleh itu, saya sebagai anak muda menasihati semua golongan-golongan muda untuk terus mempelajari ilmu agama supaya kita tidak terjebak dalam permainan bangsa Yahudi. Sebagaimana kita tahu, Nabi Muhammad SAW juga ditentang habis-habisan oleh bangsa Yahudi, sedangkan mereka tahu akan kebenarannya. Satu bangsa yang degil dalam firman Allah yang kita perlu akui dan perlu jauhi. Akhir kalam daripada saya, terus tegak dalam menjaga ataupun mempertahankan agama Allah supaya umat Islam akan terus berkembang maju dan akan mentakbir dunia. Merupakan satu impian kita supaya kita boleh meluaskan lagi agama Islam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.